Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada anda semua. Hari ini saya nak bercerita sedikit mengenai satu posting yang telah saya buat di Facebook dan juga sedikit pencerahan kepada anda semua. Mungkin ada lagi belum mengerti asal-usul ceritanya. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit penerangan dan juga kronologi dengan posting yang telah saya buat di Facebook ya. Posting yang telah saya lakukan ini kita dapat banyak reaksi, iaitu reaksi positif dan juga negatif. Of course akan ada negatif. Posting itu adalah posting mengenai seorang nenek tua yang berumur 76 tahun bernama Dayana binti Nadari yang berada di Taman Kosas. Ini nenek namanya Dayana. Orang Tuku Turin. Lakina lah Sobong. Anaknya berada Tanjung Pinang. Mungkin pada awalnya terdapat seorang telah memuat naik gambar nenek tersebut di halaman Facebook dan juga ada orang telah mention nama saya. Jadi posting tersebut telah dipost ataupun telah dimuat naik di Facebook pada hari Khamis kalau tak silap saya, sehari sebelum Ramadan. Di dalam posting awalnya mengatakan nenek tersebut tinggal berseorangan. Ini adalah menurut maklumat ataupun informasi daripada tukang post yang awal ya. Dalam postingnya menyebut nenek tersebut adalah sebatang kara di Taman Kosas itu tanpa saudara mara, tapi mempunyai anaknya pula berada di Tanjung Pinang ya, ada di Tanjung Pinang di Indonesia sana ataupun di Bintan, Batu 18 Kijang, itu yang tepatnya ya. Jadi oleh kerana nenek ini berbangsa Bawean, jadi saya terpanggil untuk membantu ataupun menyelidik lebih lanjut mengenai nenek ini, apakah kisah ataupun cerita yang sebenar di sebalik posting tersebut. Alhamdulillah hari ini 2 Ramadan saya telah pergi ke Taman Kosas mencari nenek tersebut. Kalau ikut yang orang tu posting tempoh hari, dia lorong sini. Katanya dia selalu duduk dekat sini. Dan akhirnya saya telah ketemu. Nenek. Saya dah berjumpa dengan nenek tersebut. Saya tak dapat nak korek sangat dia punya maklumat kerana ada terdapat kekangan-kekangan memudaratkan kepada nenek tersebut. Kenapa saya cakap memudaratkan? Sepanjang saya berborak mengorek maklumat daripada nenek tersebut, nenek itu berulang kali mengatakan tuan rumah marah, takut dengan tuan rumah dan juga itu tuan rumah mana? Setorang tuan rumah mana? Tuan rumah yang sudah berempat tinggi, sudah 4 karung. Beda handphone kan apa kinto mak? Beda tapi dia cakap jangan kasih orang. Tuan rumah tak kasih. Ini adalah ungkapan yang kerap kali dikeluarkan oleh nenek tersebut. Saya tak katakan tuan rumah itu jahat, tidak. Cuma itu yang dikatakan oleh nenek tersebut daripada awal hingga akhir dalam perbualan saya dengan nenek tersebut. Alhamdulillah juga saya telah dibantu ataupun ditemani oleh tukang post awal. Tukang post awal di Facebook itu bersama-sama dengan nenek tersebut lah. Ini yang bagi maklumat lah kakak ni. Dia lah yang bagi maklumat. Dan juga jirannya pun dia warning pada saya. Kak, nanti ambil nombor kakak ni. Ambil nombor kakak ni. Angki pun bukan kabulnya. Mungkin pun mondang mentor cakna bula pun tak nak mengganggu jugalah, takut boleh napen-napen kan tu dari cari tanah. Dengan baik dia mengingatkan saya, katanya jangan borak-borak dekat sini, takut nanti tuan rumahnya nampak, nenek tu kena marah nanti.
So dekat sini saya punya pandangan saya terhadap tuan rumah itu sedikit berat mempengaruhi apa yang nenek itu cakap lah. Tapi saya belum letakkan orang kata 100% yang mengatakan tuan rumah itu seperti apa yang dikatakan lah ya. Ya. Mun bula temu ke tuan rumah nak boleh. Oh bisa ya. Peringat terus tujuh dinto terus ke bermang. Tak terlalu paling mana ke anak. Nanti tapi di tuan rumah cakap tunggu saya ada di rumah dia nak uruskan. InsyaAllah nanti kita akan buat lawatan susulan libatkan pihak berwajib lah ya, seelok-eloknya supaya tiada perkara yang tidak diingini timbul. So jadi selepas saya pulang dan juga saya buat posting tersebut selepas apa saya dapat maklumat daripada mulut nenek tersebut, bukan ditokok tambah ataupun bukan dengar-dengar kabar angin, tidak. Apa yang dikatakan oleh mulut makcik tersebut, nenek ke makcik ke saya pun tak tahu nak panggil apa harap korang faham lah, saya panggil nenek makcik tu orang yang sama lah ya. Nenek Dayana nama dia. Bermacam-macam orang menghubungi saya. Yang pertama sekali saya dihubungi oleh, ada yang mengatakan beliau adalah daripada keluarga nenek tersebut. So katanya dia ada keluarga di Taman Industri Ampang. Saya disuruh berbincang lah dulu dengan sepupu-sepupu beliau di sana. Dan saya juga dihubungi oleh sahabat saya di Tanjung Pinang yang mengatakan beliau sendiri sudah menghubungi anak kepada Makcik Dayana, sebab daripada posting saya itu telah viral, telah sampai pun di pengetahuan anaknya. Dan saudara Romo daripada Tanjung Pinang selaku ketua masyarakat Bawian di Tanjung Pinang, dia kata dia dah jumpa ataupun sudah cakap sendiri dengan anaknya, dan juga anaknya meminta saya ataupun sesiapa sajalah sebenarnya yang sanggup untuk menguruskan ibunya pulang. So, dapat lagi satu cerita yang mengatakan sebenarnya nenek Dayana ini sudah beberapa kali dihubungi, dipanggil oleh keluarganya untuk pulang bersama anaknya di Tanjung Pinang, tetapi nenek ini menolak. Sebenarnya nenek itu tidak menolak terus. Pada awalnya mereka datang bertemu nenek itu untuk bertemu sekali di rumah tuan rumahnya itu. Nenek ini tidak membenarkan kerana takut dengan tuan rumah. So, bila ada satu kali diorang bawa nenek ini ke rumah saudara mara dia di sekitar lah, saya tak tahu di mana. Nenek itu setuju. Sebenarnya nenek itu setuju nak ikut balik. So diorang dah happy, dah gembira nak balik. Dan mereka hantar nenek tu ke rumah tuan rumah itu untuk ambil barang-barang dia. Sampai je di tuan rumah itu, nenek tu tukar fikiran. Dia kata dia tak jadi nak balik. Itu poin yang pertama. Tadi ada orang hubungi saya lagi, bukan saudara maranya tetapi orang Boyan juga. Dia kesian tengok nenek ini tiap hari ada di lorong-lorong bergelimpangan cari tin kosong. Yalah, orang tua umur 76 tahun, siapa yang sanggup tengok macam tu? Lagi-lagi sama-sama keturunan. Orang ni ataupun pakcik ini dia rasa kesian, so dia nak ambil lah ya. Dia nak ambil makcik ni duduk dengan dia. Sudah pun dibawa pulang ke rumahnya. Dia kata sendiri dia nak duduk dengan orang tu. Aku nak duduk dekat sini, dia kata. Ini bukan cerita saya reka ya. Ini cerita yang betul atas maklumat yang sahih. So jadi orang ni pun sama, dia cakap okey, kalau nak betul nak duduk sini, pergi dulu rumahnya tu, rumah tuan rumah itu, ambil barang-barang, datang kat sini. Setelah sampai di rumahnya, orang ni pun tunggu 2-3 jam tak sampai-sampai. Last orang ini dihubungi oleh tuan rumahnya mengatakan nenek Dayana ataupun makcik Dayana ini tak nak pun duduk dekat sana. So, end of the story sampai dekat situ. So, maksudnya kisahnya sama, macam skrip tu berulang. Juga skrip itu menyatakan semuanya menunjukkan kepada tuan rumah. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua dan juga follower, viewer yang sedang menonton,
Saya tidak mahu menyimpulkan pasal mengenai tuan rumah ini. Cuma insya-Allah saya sudah mendapat keizinan daripada anaknya untuk melakukan perkara yang sepatutnya, yang mana perkara sepatutnya itu adalah membawa pulang nenek ini ke Tanjung Pinang untuk bertemu terus dengan anaknya. So jadi saya nak clearkan dekat sini, nak fahamkan anda semua apa yang tindakan yang kami buat ataupun tindakan yang saya buat. Okeylah, kat sini saya gunakan perkataan saya sebab saya tak nak kaitkan orang lain ya. Takut nanti sekiranya perkara yang saya buat ini salah, saya akan membawa orang lain. Sekiranya perkara ini salah, biar saya saja yang bertanggungjawab. So jadi apa yang saya nak katakan kat sini, saya langsung tidak ada niat nak mengaibkan keluarga itu. Saya langsung tiada niat nak mengaibkan sepupunya. Saya langsung tiada niat nak mengaibkan saudara maranya. Apatah lagi keluarganya, warisnya. Ya, tidak sama sekali. Anda kena fahamkan dekat situ. Kerana niat saya adalah untuk membantu menjalinkan semula ikatan ni, anak beranak ini supaya mereka bertemu setelah sekian lama. Dan juga kalau boleh anda jangan keluarkan komen kata anak tak kenang budi, anak tak ingat ibu bapa mak ke. Tidak, jangan, tidak sama sekali ya. Tidak. So apa saja cara sekalipun, insya-Allah doakan yang terbaik supaya nanti Obek Dayana ataupun Makcik Dayana ataupun Nenek Dayana dapat ditemukan semula dengan anaknya. Ini menurut cerita daripada jiran dan juga nenek itu sendiri, dikatakan nenek ini setiap pukul 6 pagi sudah disuruh keluar daripada rumah tersebut untuk membuat aktiviti harian dia. Nenek ini aktiviti dia mencari barang-barang lusuh, tin kosong ataupun kotak, apa benda yang untuk dijual. So hasil jualan ataupun hasil duit daripada orang-orang beri, makcik ni akan duduk dekat satu kaki lima dan juga orang akan bagi duit. Saya tak cakap makcik ni minta sedekah, tidak. Tapi makcik ni dia akan duduk kat kaki lima ataupun ada kat sudut kawasan Dobi. So nanti akan ada orang lalu lalang akan bagi makcik ni duit. Dan duit itu, duit harian yang makcik itu dapat telah diberikan kepada tuan rumah. Saya wallahualam apa yang tuan rumah tu buat dengan duit tu saya tak tahulah. Saya tak pun tak nak ambil tahu dan juga saya pun tak nak menyimpulkan perkara yang tidak diingini ya. So jadi inilah yang kita nak elak dan juga inilah yang kita cuba buat, yang mana kita selamatkan nenek ini daripada buat benda yang tidak sepatutnya ya. Maksud saya ni dalam lingkungan umurnya tidak perlu lagi lah bekerja ya, duduk dekat rumah, ada anak, kalau ada anak biar anak dia yang jaga, itu yang sepatutnya ya. Dah tua dah, umur dia 76 tahun. So guys, nanti insya-Allah kita akan buat tindakan susulan. InsyaAllah nanti ada apa-apa saya akan maklumkan dan juga saya akan kongsikan kepada anda semua. Kepada anda semua, terima kasih atas doanya dan juga terima kasih atas keprihatinan anda. Terima kasih atas segala motivasi dan juga kata-kata semangat anda kepada saya. InsyaAllah mudah-mudahan saya selagi mana saya menyawa, selagi mana saya masih lagi bernafas, InsyaAllah tanggungjawab saya terhadap semua masyarakat Bawian yang ada di Malaysia ataupun di mana-mana saja akan saya laksanakan sebaik mungkin dan juga semampu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.